wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tajuk kita hari ini adalah tidak menyatakan kesusahan kepada orang lain, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ketika Nabi SAW menziarahi putri baginda SAW, itu Fatimah radhiyallahu anha, dan Nabi SAW mendapati cucu baginda SAW sakit. Maka Nabi SAW meminta agar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha untuk berpuasa, nazar untuk berpuasa. Nazar ini ialah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kau berikanlah kesembuhan kepada anak kami ataupun apa saja hajat yang dipinta. Jika kau perkenankan, iaitu kau berikan, jika dapat kesihatan, maka kami akan melaksanakan janji kami, iaitu mereka telah berjanji untuk berpuasa 3 hari supaya anak mereka mendapat kesihatan, kerana anak mereka sakit teruk. Pertama sekali yang kita belajar daripada kisah ni, Nabi SAW seorang pemimpin, Rasul. Nabi SAW seorang Rasul, pemimpin. Wahyu turun kepada Nabi SAW. Nabi ada pengikut, Nabi ada expert yang mana follower baginda SAW. Tapi baginda SAW meminta mereka juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta Ali dan Fatimah radhiyallahu anha untuk meminta dengan nazar. Ini satu pelajaran daripada baginda SAW. Maka apa yang berlaku, mereka berdua tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala tunaikan hajat mereka lagi, belum lagi. Inilah dipanggil nazar dengan yakin, iaitu mereka yakin kalaulah mereka dah minta sesuatu daripada Allah, Allah pasti akan berikan. Tak ada apa-apa yang perlu disyaki lagi, kata Allah tak akan berikan. Maka mereka terus berpuasa walaupun anak mereka belum mendapat kesihatan lagi. Sedangkan nazar itu akan jatuh wajib selepas Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa permintaan. Tetapi bagi mereka, bila dah minta, Allah pasti akan perkenankan dan tak perlu lagi untuk meragui akan pemberian Allah, dan mereka terus berpuasa bermula dengan keesokan hari itu. Subhanallah, ini ketaatan mereka. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada kesusahan, buatlah perkara ini. Bila nazar dengan Allah, jangan tunggu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan baru kita laksanakan, bahkan laksanakan dulu baru kita ambil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahkan lebih baik. Sedangkan kewajipan sebaliknya, bila Allah dah berikan, barulah kita wajib untuk menunaikan apa yang kita janji. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha, kedua-duanya terus mula berpuasa sedangkan anak mereka masih sakit. Kita pun faham bahawa nazar itu belum jatuh wajib, tetapi mereka telah teruskan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ceritakan peristiwa ini dalam surah Ad-Dahr. Nanti saya bacakan ayat itu. Dalam surah Ad-Dahr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan nazar mereka hanya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seperti mana saya ceritakan tadi, Allah belum lagi mereka, anak mereka belum sihat lagi. Hari pertama kedua-dua mereka berpuasa tanpa makan apa-apa, dengan minum air. Mereka berpuasa kerana mereka tak ada makanan. Maka Ali radhiyallahu anhu pun telah keluar pada siang hari untuk bekerja, mendapatkan sedikit hasil. Dengan hasil itu berjayalah dia telah menyediakan makanan untuk kedua-dua mereka untuk berbuka puasa. Allahu Akbar.
Maka hari pertama mereka telah sediakan makanan secukupnya, hanya 2 keping roti yang cukup untuk mereka berdua berbuka puasa. Sebelum mereka berbuka puasa, datang seorang miskin. Allah cerita dengan detail perkara ini dalam Al-Quran. Seorang miskin datang, jumpa, ketuk pintu rumah mereka dan beritahu kepada mereka bahawa saya tak ada makanan, kelaparan. Maka Ali radhiyallahu anhu telah ambil kedua-dua roti itu dan berikan kepada si miskin. Bayangkan, mereka berpuasa, anak sakit, nazar mereka. Orang miskin datang, mereka berikan keseluruhan makanan yang mereka ada. Ini level mereka lah kan, tahap mereka. Kita tak sampai level itu. Level kita kadal faqru an yakuna kufra kan. Kefakiran ini boleh membawa kita kepada kekufuran. Seorang itu boleh menafikan Allah. Tapi level mereka bagi kedua-dua keping roti itu. Dan mereka telah berbuka dengan air tanpa makan apa-apa, dan keesokan hari juga mereka terus berpuasa. Ali radhiyallahu anhu telah keluar untuk mencari pendapatan untuk mereka dapat berbuka. Sampailah waktu berbuka dan mereka telah sediakan makanan untuk berbuka puasa. Maka datang seorang anak yatim. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat akan kesungguhan mereka, keyakinan mereka. Adakah mereka benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas mereka melaksanakan sesuatu yang berat buat mereka, sedangkan tidak wajib lagi, tapi mereka buat juga kerana mereka sayang kepada dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yatim datang minta, wahai, kata, Tuan, bantulah kami anak yatim, saya anak yatim, tak ada makanan. Maka Ali radhiyallahu anhu telah berikan keseluruhan makanan hari kedua juga kepada anak yatim tersebut. Anak yatim ni datang pun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak lihat apa yang mereka buat. Seperti mana di zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu, bila Umar radhiyallahu anhu menghantar 5,000 dinar kepada Abu Ubaidah al-Jarrah dan 5,000 dinar kepada Muaz bin Jabal, dan Umar radhiyallahu anhu kata, lihat mereka apa mereka buat dengan duit itu. Maka wakil ni bila diserahkan kepada Muaz bin Jabal, dia tunggu, dia nak lihat apa Muaz buat dengan wang tersebut. 5,000 kan banyak, jumlah yang besar. Mungkin zaman kita sama dengan 50,000 ataupun lebih. Maka Muaz bin Jabal telah mula terus agihkan semua apa yang diberikan oleh Umar radhiyallahu anhu, sehingga isteri dia daripada dalam rumah menjerit, kata, wahai suamiku, tinggallah sedikit untuk kita pun perlukan makan dan minum. Ini para sahabat, mereka punya keyakinan dan mereka punya semangat mereka luar biasa. Dan bila duit itu dibawa kepada Abu Ubaidah al-Jarrah pula 5,000, Abu Ubaidah pun telah berikan keseluruhannya kepada fakir miskin, dia agihkan semuanya. Maka Ali radhiyallahu anhu pada hari kedua dia berikan kepada anak yatim keseluruhannya. Ini para sahabat kan, sahabat pula kan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jazbah semangat mereka tak sama seperti kita. Hari ketiga mereka berpuasa seperti biasa. Dan hari itu juga mereka berpuasa tanpa makanan apa-apa. Dan perkara yang sama berlaku sebelum waktu berbuka. Datang seorang yang meminta bantuan, kata dia adalah seorang yang ada banduan dan dia perlu tebusan untuk melepaskan banduan itu. Maka Ali radhiyallahu anhu telah berikan keseluruhan makanan kepada dia, asira. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diriwayatkan bahawa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha telah jatuh sakit. Dia nazar untuk anak dia sihat, dia sendiri jatuh sakit.
Allah nak uji. Mereka tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala uji sehingga kemuncak, maka sayang Allah pun Allah akan bagi yang paling maksimal. Seperti mana bila Allah Subhanahu Wa Taala uji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, dilontar batu, dihina, dicerca, dimaki dengan perkataan, disakiti hati Nabi dan juga jasad Nabi, maka Allah telah sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah panggil Nabi ke Mi'raj. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Allah panggil Nabi terus. Sayang Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah uji dengan maksima, bila sampai ke level yang the highest level, maka pemberian Allah pun masa tu luar biasa. Begitulah kan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahun, kan. Allah uji nabi-nabi dulu, mereka buat dan mereka tahu bila sampai ke muncak maka pemberian Allah pun ke muncak. Allama Iqbal kata dalam syair Urdu, dia kata, na baca ke turak ise tera aina hai wo aina jo shikastaho tu azizatar hai nigah aina saz mein. Jangan jaga sangat, dia kata, hati ini, kerana hati ini adalah cermin kamu, dan lagi dia pecah, lagi dia disayangi oleh pencipta cermin itu. Maksudnya lagi hati ini hancur, lagi disayangi Allah. Jangan kita pecahkan hati orang, tapi kalau hati kita pecah, orang pecahkan hati kita, sakitkan, maka itu hati itu disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah balas sesuatu keburukan yang dibuat ke atas Nabi sendiri. Tak pernah Nabi balas. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia pernah pegang pedang Nabi, dia hina Nabi, nak keluarkan pedang, nak bunuh Nabi dengan pedang Nabi, sedangkan dia mengaku dia orang mukmin. Nabi tak buat apa-apa pun, tak cakap apa-apa pun. Itu Rasulullah yang tak pernah balas apa sahaja yang berlaku ke atas Nabi sendiri. Sebaliknya, kalaulah ianya berlaku kepada orang lain ataupun ke atas agama, maka Nabi akan balas apa sahaja. Sehingga Nabi pergi ke Taif, kan, kita buat terhadap Nabi-Nabi tak pernah sendiri membalas keburukan itu, tapi Allah yang balas, Allah Subhanahu Wa Taala yang ambil tindakan. Ke Fatimah radhiyallahu anha jatuh sakit selepas dia berpuasa 3 hari supaya anak dia sihat. Maka Allah turunkan ayat Quran ini puji mereka. Subhanallah, kalaulah Allah turunkan ayat untuk kita, Allah puji kita, bagaimana perasaan kita, kan. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, Allah turunkan ayat untuk beliau untuk selepas peperangan Badar, ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra. Sedangkan ketika itu Sayyidina Abbas banduan, seumur hidup dia bangga, dia akan kata, ayat ni turun untuk aku, ayat ni turun untuk aku, ayat ni turun untuk aku. Jadi Allah turunkan ayat, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata mereka telah beri makan kepada orang kerana sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana cinta mereka kepada Allah, mereka bagi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada banduan. Allah sebut dengan detail, innama nut'imukum liwajhillah, dan mereka kata kami bagi makan ini untuk keredaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, dan kami tidak mahukan apa-apa balasan daripada apa yang kami buat ini, maupun kami tidak juga mahukan sebarang ucapan terima kasih pun kami tak mahu. Subhanallah, pelik kan mereka. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Tetapi sebenarnya kami takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari kami akan berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di padang mahsyar nantilah, yang mana hari tak tentu hala, yang tak ada siapa boleh bantu kami. Begitu mereka dalam keadaan anak sakit, Fatimah telah sakit, masa itu pun mereka takut apa? Takut berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Maka Allah kata apa? Maka kerana kamu telah buat segala-galanya yang mana kamu mampu, maka Allah kata, dengar sekarang ni, fawaqahumullahu syarra zalikal yaum walaqahum nadratan wa surura. Allah kata, aku janji, aku telah selamatkan mereka daripada kedahsyatan, daripada keburukan, daripada azab pada hari mahsyar nanti, hari penghisaban nanti. Allah kata itu janji, garanti kami tak akan azab mereka
walaqahum nadratan wa surura, dan kami janji kami akan menjumpai mereka dengan keadaan gembira. Walaqahum nadratan wa surura, dengan keadaan gembira. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan bagi kesabaran mereka. Berapa banyak sabar mereka sabar? Sakitan anak, sabar atas puasa, sabar atas tak ada makanan, sabar atas kesakitan diri sendiri pula, sedangkan tak wajib pun lagi kan. Allah kata sabaru jannatan wa harira, maka kami balas, beri balasan kepada mereka atas kesabaran mereka, syurga dan pakaian-pakaian daripada sutera yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka. Semua lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang nikmat-nikmat syurga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha. Kan sampai habis Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan akan nikmat-nikmat syurga yang luar biasa Allah akan berikan. Akhirnya Allah kata apa? Kamu susah, kamu lapar, kamu sakit, kan? Kamu berpuasa, tak ada makanan, Allah kata wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, kami akan bagi mereka minum minuman daripada air syurga. Kata wasaqahum rabbuhum, kami sendiri. Kata ada level kan, ada level yang rendah mereka minum sendiri kan, minum sendiri. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, mereka minum sendiri minuman yang Allah sediakan. Itu level biasa dalam syurga. Kedua, wa yatufu alaihim kan ghilman, mereka akan diberi minum oleh hamba-hamba dalam syurga. Ini level kedua, tinggi sikit. Yang paling tinggi wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, Allah kata kami sendiri akan bagi mereka minuman daripada air yang suci, iaitu arak yang suci yang tidak memabukkan. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura, Allah kata ini adalah kerana balasan bagi kebaikan yang mereka buat. Wa kana sa'yuhum mashkura, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha menghargai setiap apa yang mereka buat. Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila wa min al-laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Ini adalah tazkirah, dan siapa yang mahukan kebaikan maka hendaklah dia mengambil pengajaran daripada tazkirah yang diberikan. Ini bukan untuk tuan-tuan perempuan saja, untuk saya sendiri. Saya on the way ke PPUM, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan kepada semua. InsyaAllah doakan saya, ayah saya buat angiogram semalam dan hari ini insyaAllah akan discharge. Doakan beliau Haji Muhammad Maidin, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Haji Muhammad Maidin atau Maidin, semoga Allah berikan kesihatan kepada saya. Ni saya nak pergi ambil ayah saya, insyaAllah discharge hari ini. Mintalah semua doa dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita